Udah cukup. Udah rekod lah. Nanti Okey, tak apa. Dia akan tekan godik. Takut nanti dia tekan lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Zaidah pun dah hadir tu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, set Ustazah, suara dia echo sangat tinggi. Mungkin Ustazah kena mutekan salah satu antara laptop dengan iPhone tu. Sebab suara dia jadi double Ustazah. iPhone Sebab terdengar suara Ustazah jadi echo. Jadi tak jelas. Okey tak? Semula left dan keluar. Ni. Ada okey belum? Alhamdulillah rasanya lebih jelas. Macam mana jemaah lain? Jelas tak suara Ustazah? Dah boleh ke? Dah okey ke? Jelas. Boleh Ustazah. Ya, jelas daripada tadi. Okey, jelas Ustazah, jelas. Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Saya Sudah. Tentu ada yang tak masuk lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzuna ma kanu ya'malun. La ilaha illallah. Allahumma ya afu ya ghaffar ya tawwab ya qudus ya jalil ya nur ya hadi ya haqq ya fatah ya bari ya hafiz ya muhaimin ya alim ya hakim ya rasyid ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaimana fahimna, fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukma wa 'ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr, wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, wa ya Rabb Ibrahim, wa ya Rabb Musa wa Isa, wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya. Hari ini kita dapat bertemu di platform pengajian online kita. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustazah Zaidah, dan Alhamdulillah Ustazah pun hadir di dalam talian. Dan sebelum itu insyaAllah Ustazah ingin berjemput untuk Hajah Rafidah Zakaria sebagai pengurusi
Hawa Mukhlisin untuk menyantuni akan Ustazah Zaidah nanti. Ini dijemput Hajah Rafidah dapat bersuara. Hajah Rafidah. Suara macam kurang jelas lah. Dengar tak Ustazah? Suara perlahan. Lah ni? Tu kuat sikit. Kuat sikit lah. Mic dia. Okey. Tak, Malam ni malam permulaan, jadi macam-macam yang perlu di... sebentar ya, sebentar saya. Hajah Rafidah? Dengar suara tak? Mic belum di on. Ya Hajah. Okey. Kena, boleh tolong off salah satu? Dia aku stop. On-kan mic kembali. Tak dengar suara, on-kan mic. Okey. Okey, Minta Alhamdulillah. maaf. Minta maaf. Suara double, boleh off salah satu. Okey, saya. Tak suka. Tak boleh suara jadi double. Offkan salah satu device. Dia masalah. Dia hang. Dia hang sekarang ni. Tengah. Dia hang. Macam ada kat sini. Macam kat sini. Offkan device tu dulu lah Hajah. Tak apa. Ustazah boleh masuk. Okey. Offkan device. InsyaAllah. Allah. Minta maaf sebab dia macam terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Alhamdulillah lebih jelas. Dengar semua? Jelas. Terus. Ya memanglah baru-baru mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam Hajah warahmatullahi on mic balik. wabarakatuh. Yang dihormati sahabat-sahabat dalam grup Hawa Mukhlisin. Alhamdulillah. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghafar. Semoga kami yang berada di dalam majlis ilmu pada malam ini di Hawa Mukhlisin, untuk platform Hawa Mukhlisin ini, untuk khairah ummah, sebaik-baik ummah, dan menyatakan keikhlasan kami dalam mendukung dan menegakkan agama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, lindungilah kami, berikanlah kami kebaikan kesihatan yang memuaskan kepada kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan yang berkuasa menyatakan hati-hati kami, bimbinglah kami untuk menapai redha-Mu, Ya Allah. Berilah kekuatan iman untuk kami untuk terus bertakwa dan memuaskan perjuangan kami, perjuangan Rasulullah, dan juga kumpulan yang kuat. Semoga menjadi kumpulan yang kuat. Alhamdulillah, bersyukur kita pada malam ini kita diberi peluang bertemu dengan tokoh seorang puan guru. Kalau kata kalau lelaki itu kita panggil tuan guru, tapi kalau kita panggil puan guru, kita bersyukur kerana dapat Allah bagi pilihan kepada kita seorang guru yang kita rasa hebatlah bagi sisi kita, bahawa Ustazah Zaidah ini merupakan guru yang orang kata disanjung, disayangi oleh Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam. Jadi saya cukup kagumlah bila dan bersyukur kerana kami diberi peluang bila Ustazah dapat masuk untuk bersama untuk mengajar pengajian kami bagi sifat 20 pada malam ini. Alhamdulillah. Bersyukur sangat. Saya rasa dengan di tempat antara Malaysia, Indonesia dan akhirat, Tuan Haji Miftah, Dr. Rahman, untuk mencari tempat untuk pertemuan ini, kami telah disarankan oleh pihak Al-Jarami untuk bertemu dengan Sirajul Munir, dan saya dimaklumkan ada sebuah tempat yang selesa, lagi damai, lagi aman, iaitu orang kata pusat pengajian Sirajul Munir. Jadi saya memang amat teruja sangat bila hadir ke tempat tersebut dan dapati ada seorang guru yang sangat-sangat saya kagum dan dapat bertemu dengan guru ni, dan akhirnya kita dapat bertemu pada hari ini dan ikatan ukhuwah kita terus berterusan. Jadi saya tak nak cakap panjang sebab saya rasa guru kita ni lebih hebat untuk bercakap, berilmu, dan banyak doa-doa yang akan diberikan pada kita nanti, insya-Allah. Dan saya mengalu-alukanlah kehadiran guru Ustazah Zaidah Zaitun. Assalamualaikum Ustazah. Minta maaf, mungkin gangguan sikit sebab tadi ada masalah teknikal tadi, jadi menyebabkan hati saya pun jadi kekeliruan sikit malam ni. Jadi seterusnya saya rasa saya serahkanlah majlis ni kepada Ustazah Zaidah untuk menyantuni sahabat-sahabat semua. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percubaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم آتنا ما آتيت من عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا حكمتك، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما وارزقني فهما، ربي زدني علما وارزقني فهما. سنقرئك فلا تنسى، 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 سنقرئك فلا تنسى. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang dikasihi Ustazah Azlina Zubair. Terima kasih yang dikasihi Ustazah Rafidah Zakaria. Terima kasih kepada semua sahabat yang baru malam ini kita bertemu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun kita bertemu secara zahir dan secara jasad. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mengucapkan semoga selamat datang dan selamat bertemu, selamat berkenalan, selamat menyatukan cinta kasih kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memanggil hati saya yang sangat lumpuh ini. Saya menjemput semua sekali juga semua sahabat pada malam ini. Mari kita beritahu pada hati. Mari kita menyeru kepada Tuhan. Mari kita memohon kepada Tuhan. Mari kita meminta dengan sesungguh hati dan sesungguh jiwa. Mari kita meminta dari hati yang paling dalam. Dari sukma yang paling dalam. Sesungguh-sungguhnya kita minta pada malam Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Yang paling kita nak minta pada malam ini dengan sesungguh-sungguhnya yang kita nak minta ialah sesungguh-sungguhnya kita minta untuk menjadi hamba kepada Tuhan. Semoga semua nama-nama kita tersenarai sebagai hamba-Nya yang dipilih, yang terpilih, yang dipanggil, yang dijemput, yang dilapangkan, yang dimudahkan, yang diberikan hati dan jiwa untuk mengenalinya. Tidak kita bertemu di sini melainkan kita benar-benar untuk mengenalinya. Tidak kita bertemu di sini dengan sebenarnya, melainkan sama-sama kita mencari jalan. Sama-sama kita dengan sesungguhnya mencari makna araftu Rabbi bi Rabbi. Ya Allah, kami semua tak akan dapat mengenalmu melainkan denganmu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak bertemu di sini kerana kekosongan masa yang ada. Kami tidak bertemu di sini bukan sekadar untuk berkenalan. Kami tidak bertemu sini dan kami tidak bersimpuh di dalam majlismu ini ya Allah semata-mata ya Allah kerana kami telah sampai masa dan waktunya. Tidak ya Allah. Kami semua ya Allah adalah pendosa yang sedang mencari makna cinta dalam mengenalmu. Kami semua adalah pendosa yang sedang mencari makna taubat yang diterima untuk pengakhiran kehidupan kami, ya Allah. Mudah-mudahan semua kami pada malam ini, ya Allah, yang menjadi asbab pertemuan kami pada malam ini, ya Allah,
sahabat-sahabat kami yang ditemukan di Sirajul Munir ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, kerana kurniaan-Mu, anugerah-Mu untuk kami dekat kepadamu, agar setiap detik dan saat yang kami lalui di penghayat ayat ini, di penghujung usia ini, bagi baki umur yang ada ini ya Allah, kami benar-benar minta sebuah hati yang sentiasa memanggil nama-Mu, sebuah hati yang sentiasa mengingati-Mu, sebuah hati yang sentiasa mengenal-Mu, sebuah hati yang sentiasa memandang-Mu, sebuah hati yang sentiasa akur bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa pun ya Allah. Kami sesungguhnya ya Allah menjalin suatu tuntutan fardu ain kepada kami untuk mengenal-Mu. Kami sesungguhnya ya Allah bertaubat untuk menginsafi diri kami dalam mengenal-Mu ya Allah. Semua setiap mata kami yang kami pandang ya Allah, tidak kami pandang melainkan kami pandang-Mu ya Allah. Semoga setiap telinga kami yang Kau kurniakan untuk mendengar, tidak kami dengar melainkan mendengar ya Allah dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, setiap hembusan nafas yang keluar dan masuk ya Allah, tidak dihembuskan melainkan kami benar-benar mengingati-Mu, bukan hanya pada kata-kata, bukan hanya pada bicara, tapi datang dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah, kami semua sesungguhnya berterima kasih kepada jemputan ini. Ya Allah, kami bersyukur atas pertemuan ini. Justru itu kami minta supaya kami kuat. Kami minta diberi kekuatan jiwa. Kami minta diberi kelapangan waktu. Kami minta diberi kesihatan. Kami minta diberi kefahaman. Kami minta kepadamu, wahai Tuhan yang memiliki segala-galanya, ya Allah. Sungguh-sungguh kami minta semoga pengajian kami ini diberkati, dirahmati, dipenuhi dengan wangian-wangian cinta-Mu, ya Allah. Dipenuhi dengan sesungguhnya doa para malaikat-Mu, ya Allah. Dipenuhi doa oleh seluruh penduduk di bumi ini, ya Allah. Kami minta dengan sesungguhnya kehadrat-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, pengajian ini benar-benar memberi suatu nilai dalam kehidupan kami. Benar-benar memberi sesuatu yang selama ini kami tidak tahu. Mudah-mudahan kami semua kami minta dengan sesungguhnya, mudah-mudahan hati-hati kami sentiasa bersatu, jiwa kami sentiasa bersatu, kerana kami sedang melihat ada pertemuan di sana lagi, ya Allah. Pertemuan yang kami impikan, pertemuan yang kami harapkan, pertemuan yang sedang kami bayangkan. Pertemuan itu, ya Allah, pertemuan ketika kami melangkah menuju kepada mahsyar-Mu, ya Allah. Pertemuan ketika kami melangkah menunggu suatu hukuman di bawah lindungan arasy-Mu, ya Allah. Kami harap sungguh-sungguh Tuhan, Tuhan, kami minta sungguh-sungguh ni, ya Allah. Kami minta supaya saat kami melangkah ke negeri-Mu yang abadi, ke dalam syurga-Mu, semoga kami saling mensyafaatkan, semoga kami saling mengenal, semoga kami saling mencari di mana sahabat kami dalam satu majlis yang sesungguhnya. Biar kami tak berjabat tangan, biar kami tak bertemu jasad, tapi hati kami bersatu, cinta kerana-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, nikmat Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai muqaddimah pengenalan pada malam ini, inilah saya menunggu sebenarnya pihak pengerusi dan pihak Ustazah Azlina dan Ustazah Rashidah sebentar tadi memberi sedikit pengenalan diri sebagai suatu simbolik dalam sebuah pertemuan yang dipanggil ta'aruf, supaya kita menjadikan seolah-olah kita sedang masuk ke dalam sebuah majlis. Kita bukan
berbicara satu majlis yang di luar sana, yang siapa pun boleh dengar sambil duduk berbaring, yang siapa pun boleh dengar sedangkan dia tidak sakit, yang siapa pun boleh mendengar dalam keadaan sambil-sambil sahaja. Tidak, sahabat. Kita tidak berkongsi ilmu ini dengan suatu sambilan, tapi kita berkongsi ilmu ini dengan suatu kesungguhan. Biar jasad mungkin ada jasad yang mungkin tak dapat bangun, tapi kita mengharap bahawa hatinya tetap bangun dan dia berada dalam suasana majlis ilmu. InsyaAllah, mudah-mudahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya Zaidatul Akmal binti Zakaria, dilahirkan sama semua sekali. Saya dilahirkan di Kuala Ketil, Kedah pada tahun 1970 yang lalu. Dan saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tunku Putra, di mana sekolah yang menjadi sejarah kepada negara kita Malaysia di tempat pertemuan Chin Peng dan Tengku Abdul Rahman. Saya mendapat pendidikan di situ sampai berusia 11 tahun. Kemudian dalam usia 12 tahun, ayah dan mak saya menghantar saya di bawah asuhan guru mulia Ustaz Ni'mat Yusof di Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang. Di sana saya duduk dari usia itu sampailah usia saya 19 tahun. Alhamdulillah, sepanjang berada di sana, Allah SWT mengurniakan satu hubungan kasih yang sangat akrab dengan guru mulia saya, guru pertama saya, iaitu Ustaz Ni'mat Yusof serta isterinya yang saya panggil Makcik Basyah ataupun Khadijah. Sesungguhnya mereka kedua-duanya telah pun kembali ke pangkuan Tuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Disitulah juga saya diberikan suatu pertemuan yang sangat indah, iaitu dapat bertemu juga dengan guru mulia kita semua, iaitu yang disebut sebentar tadi, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Allahu Akbar. Tak tahu nak ucap macam mana, tak tahu nak sebut macam mana, takut sangat tersebut menjadi seperti membanggakan diri. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memberi suatu kesempatan dari anugerahnya di usia saya yang seperti ini, masih dapat meneruskan sebuah khidmat bakti kepada Syekh Fahmi Zamzam sepanjang beliau berada di Sirajul Munir inilah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian setelah habis berada di Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang, maka saya dengan rasa rendah diri memohon kepada guru saya Ustaz Ni'mat Yusof untuk mencari sedikit pengalaman untuk keluar daripada daerah negeri Kedah mencari. Alhamdulillah, atas sebuah cerita yang sangat panjang, Allah menemukan saya lagi guru di Terengganu, yang hari ini, yang sesungguhnya juga guru di Terengganu itu suatu cerita demi cerita yang pasti akan saya sebut satu persatu nanti dalam majlis-majlis kita, kerana kata-kata guru saya di Terengganu juga bagaikan dapat dilihat dalam beberapa penerangan-penerangan ilmu tauhid, kerana ketika saya belajar ilmu tauhid bersama dengan Ayah Su, usia saya sudah pun matang. Maka ketika belajar dengan Ustaz Ni'mat, saya masih lagi dalam usia remaja ketika sampai di sana di Terengganu, dan saya hampir tidak lebih kurangnya berada di Terengganu sampailah tahun 95 atau lebih kurangnya. Kemudian setelah pemergian isteri kepada Ayah Su, yang saya panggilkan Ayah Su, iaitu saya panggil dengan nama Cik Su, yang mana hari ini anak-anaknya dapat buat kelas online dengan Sirajul Munir. Saya berpindah balik daripada situ. Allah Ta'ala memberi saya lagi sebuah langkah di kesempatan di sebuah persinggahan, kerana di situ ada jodoh saya, Subhanal Khaliq, dia itu di Pondok Patih
Ustaz Abdul Latif, siapa yang tahu, negeri Perak atau disebut sebagai Pengkalan Hulu, dulu dikenali sebagai Keruh. Di situ saya duduk selama lebih kurang 2 tahun pula. Setelah berada di negeri Perak itu tadi, Tuhan menemukan saya dengan jodoh yang tak saya sangka, yang tak pernah saya kenal. Daripada situ, saya mengharapkan agar saya melangkah lebih jauh setelah berkahwin. Alhamdulillah, sebuah perkahwinan yang disambut ulang tahun pertamanya, iaitu di bumi Syria. Di Syria pula, syukur Alhamdulillah, saya sesungguhnya diberi didikan oleh ibu dan mak dan ayah untuk sentiasa menyantuni, berkhidmat kepada guru, dan sesungguhnya saya mendapat tempat di hati guru saya. Maafkan saya andai kata-kata bagai memuji diri sendiri, tapi tidak sebenarnya. Saya sekadar berkongsi bahawa sesungguhnya saya mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan guru saya di Syria. Bahkan sampai saat ini kami masih terus berhubung. Bahkan guru saya yang paling besar sekali, iaitu Syekhah Sabir Zaidi, sebelum dia pulang kepada Tuhannya, sempat dia mengingati saya. Subhanal Khaliq. Seperti itulah yang diceritakan. Jadi selepas pulang daripada sejurus kepulangan untuk bercuti daripada Syria, atas desakan hidup yang sangat susah untuk mendapatkan bekalan untuk dihimpun, untuk dibawa ke Syria kembali, Allah menguji saya, dan hanya kesempatan itu sahajalah yang dapat saya dapat di Syria, kerana kesempitan, kesusahan dan kepayahan belanja, maka saya yang balik bercuti terpaksa terus bercuti. Namun bersyukurlah kerana itu sajalah kurniaan yang Tuhan berikan. Sejurus balik daripada Syria, pada mulanya saya tidaklah bercadang untuk membina lagi Sirajul Munir, walaupun dia sangat ada di hati saya untuk dapat membina pondok, tapi telah tertulis pada azali. Subhanallah, Masya Allah, terlalu banyak cerita yang ingin diungkapkan. Cukuplah sekadar itu saja cerita saya yang mungkin sahabat boleh bertanya dan sebalangsung. Alhamdulillah, sekarang ini saya dikurniakan alhamdulillah 6 orang cahaya mata, dan Allah Ta'ala hanya menggunakan saya seorang sahaja anak lelaki dan 5 orang anak perempuan, dan saya mempunyai 2 orang cucu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang nak masuk yang ketiga juga, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sedar tak sedar saya mula memasuki dalam perjuangan dakwah ini, sedar tak sedar sejak tahun 2003, atau kalau lebih terperinci sekali, saya telah mula mengajar ketika berusia 14 tahun yang dilatih oleh guru saya Ustaz Nikmat Yusof. Tapi sedar tak sedar berada di bumi Selangor ini mulai tahun 2002 sehinggalah sekarang ini. Sedar tak sedar, subhanallah, hampir sudah subhanallah 20 tahun tak sedar rasanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itulah sahaja sedikit cerita dari insan biasa yang sebenarnya, kerana saya rasa mungkin Ustazah Rafidah ataupun Azlina tadi tersilap sedikit menceritakan tentang diri saya. Sebenarnya sangat biasa, dan boleh juga memanggil saya dengan Ustazah, tak perlu dipanggil Tuan Guru atau Mak Guru, cukup dengan panggilan Ustazah. Itu pun Ustazah itu kerana telah menjadi suatu panggilan yang rasmi kepada mana-mana orang-orang yang mengajar, maka saya tidaklah mahu membangkang akan panggilan itu. Namun saya tidak pernah memaklumkan saya sebagai Ustazah kerana malu kepada diri sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya, insyaAllah kita sama-sama berkongsi dah ilmu ni. Yang ilmu ini saya kutip dari guru pertama saya Ustaz Nikmat Yusof, di samping guru-guru yang lain juga. Guru perempuan saya Ustazah Juriyah Abu Bakar. Alhamdulillah yang sampai ini, sampai saya masih terus berkhidmat kepada masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kutipan daripada Ayah Su dan kutipan dari Syekh Fahmi sendiri. Syekh Fahmi tidak mengkhususkan ilmu tauhid, tapi ilmu tasawuf dan sufi. Alhamdulillah,
Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak kepada Yasu iaitu Ustaz Ayah Cik, dan apa yang saya kutip daripada bumi Syria. Alhamdulillah, insya-Allah kita sama-sama kongsi dan sedikit daripada pengalaman yang saya ada ketika menumpang kasih ketika berada bersama Pak Tih di Perak. Mungkin dan di Sirajul Munir ini secara sedar dan tidak langsung kunjungan ulama-ulama yang datang berkunjung ke Sirajul Munir, maka daripada situ juga saya dapat mengutip mutiara-mutiara ilmu, walaupun tidaklah secara langsung, tapi secara tidak langsungnya syekh-syekh yang datang ke sini, guru kepada guru Syekh Fahmi, sebagaimana yang dikatakan guru kepada Syekh Fahmi iaitu anak anda guru Syekh Fahmi iaitu Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, kemudian guru Syekh Fahmi yang berada di bumi India iaitu Maulana Salman An-Nadwi Al-Hasani, di mana saya diberi rezeki menziarahi mereka di bumi India. Alhamdulillah, mereka berbalas-balas kunjungan di sini. Alhamdulillah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kunjungan Syekh Usama daripada Mesir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ibrahim Al-Qattani pada Syekh Aslam daripada London, dan begitulah, begitu nama-nama yang tak mampu saya nak ucapkan pada malam ni. Makin dah kutipan-kutipan itulah mungkin dapat kita kongsi sedikit sebanyaknya mutiara-mutiara mereka yang bukan ilmu saya hanya mengambil bicara-bicara ilmu daripada mereka. Alhamdulillah. Saya kira malam ni saya telah pun memberi suatu cerita tentang pengenalan diri saya. InsyaAllah dekat itu sahaja yang mampu saya bagi, dan saya malu juga untuk memberitahu, alhamdulillah saya juga menyandang dan memegang sanad Al-Quran secara bersanad yang diambil daripada guru mulia di Syria iaitu Syekh Mahyuddin Al-Kurdi, dan saya diberi kepercayaan oleh guru saya iaitu Syekhah Samirah Zaidi untuk memberi sanad pula dan membawa pelajar-pelajar ke bumi Syria sebelum berperang, dan berkesempatan 2 kali sahaja. Kemudian Allah menghantar pula Syekh Quraim, dan alhamdulillah Syekh Quraim mengenali saya. Itu satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada situ murid-murid saya juga mendapat sanad Al-Quran secara bersanad. Itu sajalah. Allahumma salli ala sayyidina, maafkan saya andai ada tertambah bagaikan mengangkat diri, maafkan saya andai ada yang terkurang ceritanya, maafkan saya, mudah-mudahan Allah mengampunkan cerita saya. Itu sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah saya telah pun kembali ke rahmatullah, dan saya masih ada mak yang berusia 83 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu saja. Ada sesiapa yang ingin bertanya, mungkin secara tidak sedar mengenali diri saya daripada jauh ataupun mengenali keluarga saya, mungkin boleh bertanya, sebab malam ni adalah malam ta'aruf untuk pengenalan pertemuan kita. Jadi setidak-tidaknya sahabat-sahabat apabila ditanya dengan siapa yang kamu mengambil dan berkongsi ilmu tauhid ini, sahabat-sahabat boleh tahu agar di sana ada syarat-syarat untuk kita mempelajari daripada guru itu. Kita mesti mengenalinya, benarkah i'tiqadnya, benarkah ilmunya, siapakah gurunya, agar makna talaqi itu dan makna bersanad itu dan makna musyafahah serta makna musafahah itu menjadi makna yang sebenar-benar makna dalam kita mencari ilmu ini, insya-Allah. Kerana kita takut andai ilmu tak menjadi ilmu yang mutawatir, yang berterusan dan sandarannya hingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah. Jadi saya memberi peluang mungkin, dan saya telah pun melihat wajah demi wajah di sini. Alhamdulillah, Mariani, Yaakob, Hasnah, Sulaim, Rashidah, kemudian Aisyah saya nampak muka, kemudian Syekh Embun, kemudian Zanarah binti Umar, kemudian Azirah, Ainul Murshidah binti Muhammad, Nur Hashimah Muhammad, Masya Allah, alhamdulillah dapat masuk pada malam ini. Rogaya Aziz, Masya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian Roziah Samsudin, alhamdulillah, Rahimah Tahir,
Aminah Darus, kemudian Faridah Abdullah, Salmah binti Mahmud, Haslina, Jamilatul Khairah, Nur Abdul Rahman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Fauzah Syafi'i, Fauzia Ahmad dan Salmiyah. Sekat ni nama yang ada yang dapat saya tengok. Mungkin ada lagi nama-nama yang lain yang tak mampu nak dilihat. InsyaAllah mungkin saya lepas ni minta nama-nama kepada pihak pengurusan jemaah mukhlisin. Masya Allah, nama yang begitu indah untuk diikhlaskan, insyaAllah. Mudah-mudahan. InsyaAllah kita menjadikan kelas kita ini dengan nama kelas mukhlisin ke Ustazah Azlina? Ustazah, jelas. Ya, okay, baik. Okey. Se- uh, Jadi Sebahagian di dalam kita punya pengajian ni adalah daripada jemaah Muslimat Masjid Al-Huda Kelana Kulim Kedah yang di bawah anjuran Hawa Mukhlisin. Jadinya, dan sebahagiannya lagi adalah gabungan daripada negeri-negeri lain juga, dan kami pun di dalam ni lah baru bertemu wajah, baru nak kenal mengenal antara satu sama lain. subhanallah, alhamdulillah. Semoga pertemuan Alhamdulillah, kita Alhamdulillah. menjadi asbab pertemuan di sana. Sentiasa kita berniat demikian kerana kita mengharapkan syafaat dan doa. Mudah-mudahan doa yang bersatu, hati yang penuh cinta, kita dapat bertemu di sana dan di sana kita bergembira dan berbahagia. Sungguh-sungguhnya sebagaimana hari ini kita bertemu kerana cinta dan di sana kita bertemu dengan makna cinta yang sebenar. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi pada malam ni mungkin ada sahabat ingin bertanya, kita berikan dulu peluang 1-2 untuk bertanya. Dan tadi mungkin sahabat telah diberitahu kita mulai jam berapa sampai jam berapa kelas kita ni. Dan insyaAllah kita akan menggunakan kitab Ustaz Muhadir Jul. Dan kita alhamdulillah kita menggunakan kitab ni Ustaz Muhadir Jul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerana kitab ini juga tertulis di dalamnya muqaddimah yang di mana muqaddimah itu disentuh secara halus oleh guru kita Syekh Fahmi Zamzam juga. Alhamdulillah. Okay, silakan sahabat mungkin ingin bertanya sepatah dua sebelum kita memulakan bicara, dan saya juga mungkin sahabat sedang mendengar mukaddimah saya yang lemah lembut, tapi saya ni bukan lemah lembut, tak lemah dan tak lemah lembut, saya akan mengajar tauhid dengan rasa takut pula. Saya kalau tengok wish derah sangatlah kan, saya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebagaimana yang beritahu semua guru-guru di Sirajul Munir sangat lembut. Ustaz Muhadir lagi lembut. Ayah dia mengajak lah pun lembut. Apa nama Allah Anissa Khadijah daripada Sirial pun lembut. Kan Allah, siapa jemputan subhanallah. Bila saya mengajak lagi hampa tak tahulah kan. Jadi saya berharap janganlah mengambil hati atau berkecil hati, dan saya sangat suka kepada orang yang bertanya soalan, dan saya tidak pernah merasa rendah kepada orang bertanya, walaupun mungkin orang lain akan kata itu pun nak tanya. Bagi saya tidak, saya sangat bahagia untuk menerima soalan walaupun diulang berkali-kali. Itu pendirian saya sendiri secara peribadi. Ya, silakan siapa yang ingin bertanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya saya nak bertanya kepada Ustazah lah untuk pengajian kita sebab 20 ni. Bolehkah Ustazah beri sikit penerangan atau syarat-syarat untuk kita istiqamah untuk dalam pengajian sifat 20 ni? Saya rasa sifat 20 ni mungkin ada yang sebenarnya kadang-kadang dia keliru, dia tak faham, dia keluar. Jadi minta Ustazah bagi sikit penerangan bila kita berada dalam grup pengajian sifat 20 ni, apa patutnya kita lakukan ataupun salah di sisi pengajian kita ni. Kalau kita adakah salah di sisi kita bila tak faham, kita orang left keluar. Minta Ustaz pernah penjelasan pencerahan sikit daripada Ustaz. Baik. Alhamdulillah, pertemuan kita malam ini atas sebuah ketukan pintu. Yang kita ketuk pintu tuan rumah untuk masuk. Tuan rumah kita yang paling utama di sini tentulah Ustazah Azlina dan Ustazah Rafidah. Seorang utama, dan Ustazah Azlina, Ustazah Rafidah menjemput saya juga
saya juga atas jemputan yang sama. Jadi apabila kita datang ke rumah sebagai tetamu, maka memang sangat-sangatlah perlu untuk kita meminta izin masuk. Dan apabila tetamu telah pun mengizinkan kita masuk, apabila kita nak pulang adalah sesuatu yang sangat mesti untuk kita meminta izin sebelum pulang. Sebagai beradabnya kita datang, beradablah juga kita pulang. Adapun jika kita berbuat demikian, masuk dengan permintaan, pulang diam-diam, maka kita telah meninggalkan suatu nama yang tidak indah lagi di mata saudara kita. Mungkin kita sedang rasa, biarlah, bukan ada lebih apa, bukan kurang pun aku, silap dan sangat silap. Kita meninggalkan sebuah hati yang bertanya-tanya, maka di akhirat nanti kitalah akan tercari-cari. Kerana ada hati yang sedang terguris atas sikap dan cara kita itu tadi. Itu sangat satu perkara yang tidak sepatutnya kita buat. Kita tidak boleh memaksa sama sekali sesiapa yang tidak mahu untuk terus berada, tetapi kita mengharapkan agar setiap kali dia tak mampu untuk meneruskan atas apa juga alasannya, atas apa juga sebabnya, sama ada kekurangan daripada pihak kita atau kekurangan daripada pihak dia atau apa saja alasan, tapi hendaklah kita memberi salam serta memberi pemberitahuan bahawa kita mungkin tak mampu nak meneruskan pengajian. Maka itulah yang sebaik-baiknya. Jangan pergi tanpa salam sebagaimana kita telah masuk dengan ucapan salam. Jagalah adab, jagalah nilai, jagalah suatu catatan yang telah tertulis nama kita. Ini agar nama kita indah di hati saudara kita. Sesungguhnya doa saudara kepada saudaranya itu adalah doa yang dikabulkan. Itulah antara sebabnya kenapa ramai orang yang mencari ilmu tapi tidak menemui keberkatannya. Kerana dia tidak beradab dalam mencari ilmu. Sahabat nak tahu, akhir zaman ini anak-anak yang mengaji pondok sekalipun tidak lagi menjadi mutiara atau cahaya yang berkilau atau permata yang berkilau, kerana kebanyakan mereka tidak beradab, dan tidak beradab itu juga ada kalanya datang daripada sikap ibu bapa yang tidak beradab lagi kepada guru. Kehilangan adab menyebabkan kehilangan berkat. Kehilangan berkat, maka kita kehilangan suatu nilai yang sebenar-benarnya. Kita umpama kalau kita makan, maka keberkatan itu ialah bagaikan kita makan makanan tanpa garamnya. Sedap macam mana yang kita nampak dengan mata, garam yang murah itu kita rasa tanpa garam, maka bagaikan tak ada nilai makanan yang hendak kita makan. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi sayugianya lah sesiapa sahaja yang masuk ke dalam pengelas pengajian kita Al-Mukhlisin ini, memukhliskan dirinya, mengikhlaskan hatinya. Mudah-mudahan biar dia tidak faham, suatu hari Allah memberi satu kefahaman yang luar biasa. Tuhan tidak pernah bertanya tentang fahamnya kita, tapi Tuhan bertanya, adakah engkau mencari akan ilmu? Yang memberi faham itu Allah. Yang itulah yang kita sangat-sangat harapkan. InsyaAllah. Kemudian kita sendiri hendaklah istiqamah. Andai tak dapat masuk, bicaralah, beritahulah kepada pihak pengurusan, mohon maaf malam ni tak dapat masuk atas sebab begini dan begitu. Sekurang-kurangnya kita mendengar kabar. Kalau dia dalam kesempitan, kita doakan. Kalau dia dalam kesakitan juga, kita doakan. Maka kita tak tahu doa siapakah yang sesungguhnya Allah Ta'ala kabulkan. Itu maknanya yang terbaik. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Boleh dengar jelaskah suara yang saya sampaikan atau terlalu perlahan? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Lain pada soalan tu? Ya, ada sahabat-sahabat yang ada soalan nak tanya dengan Ustazah pada malam ni. Ustazah buka soalan tu.
Ada. Ustazah baru akan onkan mic dia orang. Silakan bertanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bolehkah Ustazah terangkan apakah keperluan dan keutamaan kita mempelajari sifat 20? Bagus. Alhamdulillah, insyaAllah. Itu perkara utama yang akan kita terangkan pada malam ini juga, insyaAllah. Tapi dah bertanya, insyaAllah kita akan jawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada zaman sebelum terjadinya suatu modul ataupun sebelum adanya pegangan fahaman ahli sunnah wal jamaah yang diasaskan ilmu tauhid yang diasaskan oleh Imam Asy'ari, dengan sesungguhnya kita umat Islam ini berdepan dengan fahaman-fahaman Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah yang sesungguh-sungguhnya sangat-sangat di waktu ketika itu di mana sedangkan subhanallah orang yang menuntut ilmu Wasil bin Atta itu menuntut ilmu dari Imam Basri, subhanallah, tetapi dia tidak mendapat akan hidayahnya, dia tidak mendapat petunjuknya walaupun dia mempelajari ilmu dari Imam Basri. Subhanallah, daripada Imam Basri itu tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Wasil bin Atta tadi, dia mempunyai anak dia itu nama Jubai. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jubai itu telah berkahwin. Jubai, kata setengah Jubai, berkahwin dengan mak kepada Imam Asy'ari. Mungkin mak bapa Imam Asy'ari meninggal ataupun kita tak tahu kisah dia, tapi dia telah berkahwin dan Imam Asy'ari adalah anak tiri kepada Imam Jubai. Imam Jubai berfahaman Mu'tazilah. Apa makna Mu'tazilah? Berfahaman i'tizal, Tuhan, aku. Itulah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Daripada situ pula, ketika Imam Asy'ari duduk di bawah asuhan bapa tirinya yang mengajar dia tentang fahaman Mu'tazilah, maka dia duduk dalam itu selama 40 tahun. Berada dalam kesesatan yang sangat-sangat. Tetapi hidayah Allah itu datang mengetuk pintu hatinya Imam Asy'ari sehingga dia tertanya-tanya kepada bapa tirinya, kalau hidup ini ditentukan oleh kita sendiri, kenapa anak kecil mati di waktu kecil? Dan kenapa pula ada orang kafir mati dalam keadaan kafir? Dan kenapa pula ada orang tua yang sesungguh-sungguhnya dia dapat mati dalam keadaan soleh dan dia mati dalam beriman, tapi ada juga yang tidak mati dalam keadaan soleh. Kehendak siapakah yang terjadinya demikian itu? Apakah anak kecil itu ingin mati atau ibu bapanya mengharapkan kematian? Siapakah? Persoalan itu sentiasa timbul di hati Imam Asy'ari. Kerana Mu'tazilah ini i'tizal. Yang mana kita buat, yang mana kita usaha, yang mana kita sungguh-sungguh, kita mesti dapat. Itu pegangan dia. Jadi subhanallah, Tuhan kita yang sebenarnya. Hidup ni kalau semua kita buat dengan sendiri kita, tak ada orang yang nak rugi. Tak ada orang yang nak sakit. Tak ada orang yang nak yang kurang. Tak ada orang yang nak kecewa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada. Tak ada. Bahkan saya kata,
Seorang mak yang bangga dengan anaknya menjadi seorang doktor, mahukah dia, bolehkah dia kata, aku insya-Allah tak sakit dengan anak-anak aku ni doktor? Tak mungkin. Kalaulah hidup ini dengan kehendak kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, dengan ikhtiar kita sendiri, dengan apa yang datang daripada diri kita, setiap doktor yang buka klinik atau hospital tak ada yang bertambah, melainkan semua tutup. Doktor pergi tunggu je. Kenapa tak ada siapa nak sakit? Semua sihat. Orang ni makan ubat, orang ni makan ubat, orang ni jamu ni, orang tu jamu tu, orang tu suplemen ni, orang tu suplemen ni, orang ni syakli, orang tu syakla, orang tu syaklun. Jadi macam-macam semua bukan sihat. Tak ada siapa sakit. Kan? Semua. Memang dia memang jaga tip-top semua. Doktor duduk tunggu je. Last sekali balik. Tapi kenyataan yang ada tak cukup kaki, tak cukup tangan. Kita lihat orang sakit. Semakin banyak ubat, semakin banyak penyakit. Saya ingat dulu makan durian mengala. Apa panggil durian mengala ke apa benda? Kami panggil durian mengala. Dah orang Kedah banyak je, kami keluar Kedah dia paling tulen kan. Boleh ke? Boleh faham ke orang KL? Mana? Okey ke? Boleh Ustazah. Boleh lah, boleh. Sedap ni kalau mengajak orang Kedah tulen tu kan, lega kata dia tergeliat lidah. Jadi mengajak abang kata orang Kedah nak mengaji tu pasal lega sah. Puah, orang Kedah kata puah. Kan? Faham tak faham? Alhamdulillah faham. Jadi kalau tak faham tu jangan duk diam, tanyalah. Kan? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buah durian mengala tu kita dulu murah nak mampu. Tak ada siapa peduli. Ada orang bagi tahu boleh jadi ubat ya, tu dia mahal dengung. Tak? Tu satu. Jadi bukan buah durian mengala yang kita nak cakap malam ni. Kita nak bercakap kenapa. Selepas itu apabila Imam Asy'ari mendapati tak menemui jawapan dia. Pak dia tadi, Pak Tiri pun tapi tak boleh bagi jawapan. Dia mencari-cari di manakah Tuhan sebenarnya. Di manakah kehendak Tuhan sebenarnya? Di manakah kehendak kita sebenarnya? Siapakah yang menghukum? Siapakah yang memberi hukuman? Siapakah yang menetapkan? Siapakah yang membuat suatu suratan yang tak boleh diubah? Siapakah? Ketika hati sedang mencari-cari makna sebenar hakikat kehidupan ini, Allah memberi hidayah kepada Imam Asy'ari. Imam Asy'ari berketurunan dengan sahabat yang bernama Abu Musa Asy'ari. Keturunan mulia juga, bukan sebarang keturunan. Setelah Allah memberikan ilham kepada Imam Asy'ari tentang ilmu ketuhanan ini, bermulalah Imam Asy'ari mencari-cari, membuka kitab, berbagai kitab untuk mencari makna sebenar tentang pegangan Mu'tazilah ini. Apabila beliau menemui jawapan yang sebenar, maka dia pun mengeluarkan dirinya daripada kesesatan selama 40 tahun ini. Bertemulah dia di khalayak ramai dengan memberitahu, mulai hari ini aku telah mengeluarkan diriku daripada pahaman yang salah ini. Bersyarah. Akhirnya dia pun Allah Ta'ala ilhamkan dia untuk membuat suatu model, iaitu suatu jalan, iaitu suatu jalan yang kita kata sebuah ilham daripada Allah Ta'ala menghantar kepada Imam Asy'ari untuk memberi kita jalan mengenal Allah. Imam Asy'ari mencari jalan, mengutip semua ilmu itu daripada Al-Quran.
hanya saja dia menggarang dan mengeluarkan mutiara-mutiara yang tidak tersusun itu, lalu menyusun dia menjadi mutiara-mutiara makna yang sebenar, agar orang awam seperti kita ini dapat faham satu persatu, dapat meletakkan mutiara yang indah itu menjadi kalung untuk kita pakai. Maka namalah kalung itu sifat daripada sifat 13 dulu. Dia mengenalkan kita tentang hakikat akal, iaitu wajib, mustahil dan harus. Kemudian setelah diperkenalkan dan dia memahami satu demi satu, dia kutip daripada mutiara Al-Quran itu, meletakkan 13 sifat, iaitu wujud, khidam, baqa, mukhalafatu ta'ala ghanis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadilah 13. Dan dia mengajar kepada muridnya. Ketika muridnya melihat ada 13 sahaja dan dia mendapati salah faham yang berlaku di kalangan orang awam tentang makna kuasa dan kekuasaan Tuhan, tentang makna sifat dan makna nama. Lalu Imam Abu Mansur Maturidi menambahkan lagi 7 sifat maknawiyah, maka jadilah 20 sifat yang sesungguhnya 20 sifat ini jumhur ulama mewajibkan setiap lelaki dan perempuan sebagai satu jalan untuk kita kenal siapakah Tuhan yang kita sembah dengan makna ketuhanan yang sebenar yang terkandung dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sejarah sifat 20 bermula daripada situ. Bukan sifat Tuhan itu 20. Sifat Tuhan itu kita wajib i'tiqadkan tidak ada hingganya. Kesempurnaan sifat Tuhan itu sebanyak-banyaknya dan tak ada hingga sama sekali. Sama ada sifat wajib dan ataupun sifat mustahil baginya. Sifat mustahil atasnya. Semuanya tak terhingga. Yang kita disuruh tahu, yang kita menjadi suatu kewajipan kepada kita hanyalah 13 atau 20 sifat ini saja. Kerana para ulama telah pun mengkaji dan menyaksikan bahawa dengan memahami makna wujud yang sebenar-benarnya, kita tahu hakikat kewujudan Allah. Bagaimana adanya? Adakahnya adanya itu bertempat? Adakah ada itu di atas? Adakah ada itu di bawah, di kanan atau di kiri? Dan bagaimana adanya Allah? Adanya Allah itu permulaankah atau tiada permulaankah? Ada Allah itu akan berakhirkah atau tidak berakhirkah? Allah Ta'ala itu Esa bagaimanakah? Susunan itu sesungguhnya meskipun hanya 13 sangat lengkap untuk kita mengenal akan. Maka itulah bermula sejarah sifat 20 yang sesungguhnya sahabat, orang-orang berpahaman Wahabi sebahagiannya dan musuh-musuh Islam sedang mencari jalan bagaimana nak menghilangkan sifat 20 dari jiwa-jiwa kita. Bagaimana mereka cuba mengatakan sifat 20 ini adalah ilmu yang sangat ketinggalan. Bagaimana mereka cuba menghilangkan tapi dia tidak mampu dihilangkan di hati orang-orang yang Tuhan pilih. Kita akan menemui jawapan apa yang sebenarnya makna ketuhanan apabila kita belajar sifat 20 ini. Sungguh saya nak bagi tahu hanya orang yang benar-benar kenal sahaja yang akan tahu hakikat di mana jawapan kepada makna sifat 20 tadi. Dan dia salah, memang salah kalau dia kata sifat 20 ini tadi Nabi daripada Nabi. Kita tak pernah kata daripada Nabi. Nabi memberitahu kepada kita tentang umumnya makna. Bahkan Nabi tak pernah menyebut kepada kita bagaimana yang dikatakan tauhid, tapi dia suruh kita mentauhidkan Tuhan. Bagaimana dikatakan fiqh, tapi dia suruh kita tafakuh kepada ilmu fiqh. Dan dia tidak menyebut ilmu tajwid, tapi dia suruh kita mencantikkan bacaan. Hanya nama sahaja yang kita letak
Tapi sebenarnya nama itu daripada maksud di sebalik ilmu. Begitulah sifat 20. Tuhan bukan bersifat 20. Nabi bukan mengajar sifat 20 secara khusus. Ulama lah yang menjadikan dia satu model, memudahkan orang awam seperti kita ini. Memberi suatu contoh supaya kita dapat faham. Sesungguhnya ilham yang diilhamkan kepada ulama itu bukan sebarang ilham. Dan mereka itu tadi sesungguhnya saat menulis bukan nampak RM. Tak nampak mereka RM. Tapi kalaupun mereka nampak RM, tapi RM dengan makna lain. Kita RM dari Malaysia. Mereka RM redha mu Tuhan. Itu maknanya tadi. Jadi sesungguh-sungguhnya syukur apabila kita terpilih di saat musuh-musuh sedang membuang sifat 20 daripada persada negara kita, dunia kita sekarang ini. Sungguh saya nak beritahu. Alhamdulillah. Boleh faham tak yang bertanya soalan? Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lain? Ada siapa lagi nak bertanya soalan ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Terlebih dulu syukurlah kita dapat jumpa hari ni. Dan mudah-mudahan Ustazah akan menjadi Ustazah Kamilah untuk belajar Tauhid ni. Dan saya banyak terima kasih lah. Satu yang nak tanya sikit. Pernahlah saya tanya orang yang dah berusia juga lah kan. Bila tanya dia, tahu tak hukum akal? Lepas tu dia kata tak tahu. Jadi macam mana kalau macam ni? Okay. Terima kasih Ustazah. Kalau kita kata kalau buruk cakap, orang marahlah kat kita. Siapa-siapa ulama kata tak belajar hukum akal, makna dia tak akan cukup akal dia. Mampu kalau kita kata begitu. Kan? Tak boleh belajar tu. Hukum akal itu kita wajib belajar untuk meletakkan, kerana hukum akal itu suatu penetapan bagi pegangan akidah kita. Kalau kita tak faham hukum akal, kita akan salah fikir, kita akan salah rasa, kita akan salah pegang, kita akan salah letak makna ketuhanan. Sebab makna ketuhanan dengan syariat itu jauh sekali makna dia. Sebagai contoh, kita wajib tak percaya ada hari kiamat? Wajib tak? Wajib tak? Wajib. Kalau kita tak percaya ada hari kiamat, apa akan jadi kat kita? Berdosa. Murtad. Bukan setakat dosa. Murtad, kita keluar daripada agama. Tak percaya adanya hari kiamat. Tetapi jika ditanya kepada kita, apa hukumnya Allah menjadikan hari kiamat? Apa yang kita nak jawab? Kita mesti kena jawab apa? Wajib. Kena jawab apa? Wajib. Harus. Ush, ulama bersalah pendapat ni. Hukum akal yang kita nak jawab, maka kita jawab kalau harus. Loh, kan siapa harus? Itulah hukum akal. Kerana harus pada makna ketuhanan, tidak ada siapa pun mewajibkan kepada Tuhan sama ada nak menjadikan atau tidak menjadikan. Lepas tu dia kata, kalau tak jadi, la ilaha illallah. Bukan kita suruh fikir. Kalau tak jadi, kita menetapkan satu makna ketuhanan. Allah berkehendak menjadikan hari kiamat itu dengan kehendaknya. Bukan ada kewajipan ke atas Tuhan untuk menjadikan hari kiamat. Makna dia berbeza tak?
pada hukum akal? Hukum akal suatu penetapan yang tak boleh berubah selama-lamanya. Tu hak duk kata tadi tu dekah tu. Mula-mula dekah dah. Kan? Suatu penetapan tak berubah, tak boleh berubah. Dia ibarat dia 2 campur 2 sampai bila-bila pun 4. Tak akan jadi 5. Kalau Tuhan nak buat, tak akan jadi sebab tetaplah wajib 4. Jangan ambil hati tu. Kudukan dah. Tak payah. Okey je Ustaz. Okey Ustazah, okey. Okey nak? Okey nak? Okey, Tak okey. marah nak? Okey. Esok aku takut yang soalan pula lagi. Dah bagi faham Ustazah. Betul. Dah bagi Kita nak faham. bagi faham ni. Bukan dekah nak? Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Jadi itu suatu penetapan yang tak boleh ubah. Orang kata, Tuhan boleh buat. La haula wala quwwata illa billah. Maknanya dia tak faham hakikat hukum akal. Jadi dia kena belajar. Tiba-tiba saya tanya soalan pada malam ni, saya boleh tanya. Tadi sebelum saya masuk di rumah ni, rumah Syekh Fahmi selalu duduk sinilah. Tempat saya duduk ni, subhanallah, tempat yang Syekh Fahmi selalu duduk. Duduk makan ke, duduk sembang ke, tetamu majlis selalu duduk. Saya mengambil berkat tempat duduk yang dia selalu duduk ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi masa saya nak masuk dalam rumah, saya tengok ada satu benda, diam pun tak, gerak pun tak. Siapa tahu benda apa? Benda apa? Kak Syimah? Satu benda ni diam pun tak, gerak pun tak. Dia pula Gambar. gerak. Gambar tu Ustazah. Boleh jawab malam ni benda apa? Memang. Esok nanti saya kirim dia. Mustahil Ustazah. Ustazah. Gambar, betul tak? Meja. Mustahil. Ya. Meja diam ke gerak? Meja diam. Saya kata diam pun tak, gerak pun tak. Telefon. Tak liput lagi lah. Bagi clue Ustazah. Bagi clue. Teka. Mana nak boleh bagi clue ke apa, tak boleh bagi sebab tak ada. Mustahil. Cari main tahu mana benda mustahil. Benda tu hampir mati, kiamat jadi masuk syurga ke apa. Dunia buat sekali lagi pun takkan ada. Benda tu mustahil. Mustahil. Makna mustahil suatu yang tak akan ada. Itu apa kan? Bukan pasal Tuhan tak boleh buat kerana ketetapan. Faham makna ketetapan? Sesuatu yang tak berubah lagi dah. Selama-lamanya mustahil. Okey? Boleh faham? Tak boleh faham. Dah baru mula. Oh, Ustaz. InsyaAllah. Kita sampai pukul berapa sebenarnya? Sampai selesai. Sampai selesai. Kalau ikut tu Ustazah, pegang kat Ustazah. Sejam je kah? Saya letak tadi 10.45 lah. Oh, okay. Allah. Beda Ustazah 15 minit baca doa jadi dah sebentar. Betul. Tengok selalu pengajian Ustazah tu dalam lebih kurang 2 jam. Dan kita pulang lah kalau Ustazah nak. Baik. Tapi kesian tak kat depo kita kena ambil kira kat malam-malam. Yalah. Sekejap encik suami panggil lagi jenuh apa lambat kat masuk ni. Orang Kedah cuti besok, orang Sabah, orang Perak kena kerja lagi. Betul. Orang Kedah mereka dah berasa esok kita cuti. Kita dah ingat esok kita dah kelas ni. Kan? Betul. Kurang ya, jangan marah. Okey, kita insya-Allah pengajian kita ni insya-Allah akan berhenti 10.30 lah, lebih kurang macam tu kan. Ada apa-apa soalan, siapa nak keluar kita bagi keluar. Sebab kita akan mula dengan doa, berakhir juga dengan doa insya-Allah. Macam itulah. Lebih kurang. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
Okey, nak bertanya sikit tentang kita punya pengajian kita ni kan kita maklumlah pengajian tauhid ni kalau boleh kita nak letakkan kata apa first kriteria lah, okey, untuk kita dahulukanlah andai katalah saya akan masuk andai katalah tertentu macam kelas kita ni bertindihlah dengan apa-apa kelas lain, contohlah macam contoh kelas Quran ke ataupun kelas fiqh lain ke ataupun mungkin ada kelas kita kena menyantuni dalam satu majlis lain ke, bertindih dengan kelas tauhid kita ni ataupun mungkin kita ada tamu ke datang kat rumah ke kan masa kita ada kelas ni, mengikut keutamaan tu kita kena dahulukan kelas tauhid kita ni ke ataupun macam mana Ustazah kalau boleh diperjelaskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Kalau kita dapat memaklumkan, kalau kita dapat memahamkan, kalau kita mampu menarik rambut tak bergerak tepung, mungkin kita ingin berkata demikian. Tapi andai kata keadaan itu tidak memungkinkan kita kerana dia tidak datang selalu. Mungkin kunjungan itu kunjungan istimewa. Mungkin keadaan-keadaan itu keadaan yang memaksa. Bukanlah terus kita nak dihukumkan salah. Kerana insya-Allah program kita ni ada setiap hari Khamis. Maka dia setiap mungkin minggu tu kita tak dapat, mungkin dapat pada minggu hadapan. Dan kita sebagaimana kata tadi, kita memaklumkan kepada pihak ketua darjah lah kita kata supaya kita memberi pemberitahuan secara beradab. Jadi kita bukanlah sengaja, bukanlah kita mahu tiba-tiba tak mengikuti tapi kerana keterpaksaan kita faham. Kan? Maka bagi saya tak mahulah sampai tak ada tolak ansurnya. Hidup mana yang tidak ada tolak ansur? Pasti ada. Sembahyang fardu pun ada kalanya boleh ditakhirkan, ada kalanya boleh ditakdimkan. Ini kan pula pengajian kita ilmu tauhid yang insya-Allah akan berterusan. Mudah-mudahan kita saling faham, memahami keadaan-keadaan tertentu. Namun kita bukanlah membiarkan mereka mengambil sambil lewat. Itu sahajalah yang kita anggap pada majlis kita ini tadi. Semampu boleh, semungkin. Kalau macam saya kata tadi, saya contohnya, kita mampu memahamkan, boleh tak? Tak nak main rumah, boleh main. Tapi saya ada kelas daripada pukul 2 ni, pasukan ni, boleh tak main lewat sikit? Atau boleh tak main awal sikit? Contoh, aku tak boleh kan aku dah pergi 4 saat dah. Boleh. Jadi apa lagi? Mungkin kita boleh ada tolak dan ansur. Jadi pandai-pandai kita meletakkan sesuatu perkara itu apabila hati kita senang, maka kita belajar pun dengan tenang. Sajalah mampu saya katakan. InsyaAllah. Dan jadi kita pandai imbang-imbang dia. Kadang-kadang saya faham kita isteri ada masa-masa tertentu yang suami memerlukan misalnya, atau kita ibu ada masa-masanya anak dan terpaksa mungkin memerlukan, atau mungkin jiran, atau mungkin segala kemungkinan itu kita maafkanlah. InsyaAllah. Ustazah, maksud saya dari segi pertindihan kelas tu, contohlah kalau misalnya kelas yang sama ni kebetulan lah mungkinlah akan ada kelas fiqh ke ataupun kelas mengaji Quran ke kan, yang mana kita kena patut dulu kan, itu yang saya lebih ni, macam yang lain tu macam tamu kita dahulukan kan, yang dari segi pengajian ni, mana yang patut kita dahulukan kalau ada pertindihan lah. Okey. Kalau misalnya kita telah beradab dengan guru sebagai contoh, malam ni kita dah buat perjanjian putus dah dengan guru kita tu untuk mengaji fiqh. Kan? Dah buat pengajian putus dah, hari Khamis malam Jumaat dah kita ada fiqh dengan dia. Dia pun mengajak kita secara konsisten dah juga. Jadi tiba-tiba tengok-tengok malam ni kita hilang sebab kita ni pergi ikut pelajaran tauhid. Bagi saya lah,
Kalaulah dia ni mengaji fiqh memang dah faham dah, alhamdulillah, dan dia ni boleh senang nak bercakap dengan guru dia, kata saya nak ikut pelajaran fardu ain tauhid ni, saya nak minta kat guru macam ni. Kalau boleh berbicara dengan izin, berbicaralah dengan izin. Sebab kita memang betul kalau bercakap, aku nak ngaji tauhid tau. Kalau tauhid tak sah, hampa ingat fiqh sah ke? Sah. Kalau ikut memang macam tu pun. Tapi dia pada saya lah, dia tetap kena ada adab dengan guru dia. Kalau dia mampu cakap kat guru dia begini, guru yang sebenar akan faham keadaan murid dia. Maka dia akan bagi. Salah murid itu bukan tidak meletakkan yang di mana yang perlu diutamakan. Salah murid itu kerana tidak beradab saja. Kalau dia beradab, maka dia memang betul. Sebab memang betul, kecuali dia masuk mengaji ilmu tu tadi secara tidak langsung sahaja. Bukan pengkhususan. Maksudnya contoh kita kata, dia pergi kat masjid-masjid yang guru pun tak tahu wujudan dia pun tak tahu. Antara tu tadi majlis umum. Saya bercakap dua majlis, satu majlis khusus, satu majlis umum. Maknanya pengajian di masjid. Itu adalah majlis umum. Bukan masalah kurang. Mengaji umum lain, mengaji khusus lain. Mengaji talaqi, kita macam malam ni kita bertalaqi. Walaupun kita tak jumpa secara ni, tapi saya minta untuk menjadi talaqi. Sebab tu awal-awal tadi saya menyebutkan pengenalan dan penetapan. Kan? Itu tadi. Kalau talaqi, kalau umum tak menjadi suatu kesalahan apabila kita mula nak mengutamakan pelajaran tauhid. Tapi kalau khusus tak boleh dah. Tiba-tiba kita duduk mengaji dengan dia, tiba-tiba hilang. Guru mesti akan tertanya-tanya, mestilah kecil hati. Ustaz, saya kan hari Khamis kan, saya nak mengaji tauhid sebab saya nak pilih tauhid. Tauhid hari lain tak boleh ke? Tak, bukan, kami ada buat satu macam ni pada malam ni. Saya boleh tak kita nak ubah petang ke? Kata nak ubah ni ke? Boleh tak Ustaz? Ada tak peluang kat saya? Macam tu saya. Pilah dah pandai dah mengaji Quran. Tak apa dah, tak ada. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kita menyantuni guru tetap kena ada. Andai pengajian secara khusus, kalau pengajian secara umum untuk ilmu fiqh atau ilmu Al-Quran, mungkin kita kena utamakan ilmu tauhid kalau kita tidak faham. Tapi kita terror tak kira-kira ilmu tauhid. Lepas ni kita nak mengaji fiqh aja, tak ada masalah. Kita dah pandai. Kita dah faham. Hukum akal mailah kok mana pun kita boleh tahan. Orang cerita macam mana pun, silap macam mana pun kita tahu nak ni dia. Nak tepih dia. Tak ada masalah. Kita boleh mengaji fiqh. Kita boleh mengaji qiraat. Kita boleh mengaji lughatul Arabiyyah. Nak mengaji apa? Sebab kita tuntutan fardu ain kita dah selesai untuk ilmu tauhid. Sebab apa kena utamakan? Selagi kita tak faham, maka perlu utamakan ilmu tauhid kerana ilmu tauhid sebagai asas. Tapi dalam masa yang sama ilmu fiqh juga kena seiring. Dalam masa yang sama ilmu tasawuf juga kena mantap. Tiga ilmu ni bersepadu tiga-tiga sekali. Macam tu. Yang salahnya kalau dia ambil fardu kifayah melebihi fardu ain. Itu salah. Kan? Jadi kalau kita ikut guru-guru pun mana? Ni tak ada ke? Lo ni dah ustaz, dia pergi ngaji ilmu tauhid. Dia tak masuk dah. Dia tak bersih. Boleh-boleh dah ni faham dah. Jadi tak mau. Jadi siapa-siapa yang ada pengajian itu, santunilah guru. Berbicaralah daripada hati ke hati. Cerita keadaan kita. Guru yang faham. Contohnya, saya ada anak murid main berjumpa saya, dia gini. Ya. Baik-baik. Hubungan yang baik itu terus kita jaga. InsyaAllah. Hidup berkat. Itu yang kita nak. Utama memang betul. Tapi ketika kita nak mencari, nak bersungguh-sungguh, nak lebih, tak boleh dinafikan ilmu tauhid itu asas. Dan ilmu lain-lain itu furu' semua. Tanpa mengenal Tuhan, hidup kita tak akan bernilai. Ibadat kita tak akan bernilai. Kebaikan kita tak bernilai. Di mana kita nak meletakkan nilai kalau kita tak mengenal Tuhan?
Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Okey, cukup sampai di sini dulu untuk malam ni. Kita buka sikit yang mukadimah nak ambil berkat kita. Boleh? Sikit dah. Sebab tak cukup dah rasa. Kita insya-Allah akan berhenti belajar mula pukul 9 habis pukul 10:30. Cantik dah. Dengar pukul 11 kita tak apa sesuai. Sebab kita adalah wanita yang sesungguhnya wanita itu mempunyai tugasnya yang sangat banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita baca sedikit permulaan ya. Kita sebabnya kita nak ambil berkat saja. Jadi apa kata Ustaz Muhadir Jol ini, kita baca yang di depan dia sedikit. Kita perlu baca. Ramai orang yang tak baca jadi dia tidak tahu usul kitab itu. Dari mana-mana terbitnya kitab itu, kita perlu ada. Kita perlu ada. Kita baca yang mudah saja. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, buku Sifat 20, suatu pengenalan asas ini dapat disempurnakan pada bulan Syawal yang mulia. Penulisan buku ini adalah isyarat daripada dua orang guru muliaku, murabbi rohku, Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki Al-Syazuli, dan pejuang Al-Sunnah wal Jamaah yang sejati, dan Syekh Kiai Haji Muhammad Idrus bin Ramli Hafizallah Ta'ala. Guruku Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pernah menyatakan hasrat beliau untuk melihat uraian sifat 20 dengan bahasa yang lebih mudah atau bahasa moden, sederhana dan mudah difahami dalam masa yang sama, mengekalkan isi kandungan seperti yang ada dalam kitab-kitab turas dan bahasa Arab atau tulisan Jawi. Menurut beliau, usaha ke arahnya sangat perlu melihat kepada pentingnya ilmu akidah, terutamanya manhaj sifat 20 untuk difahami dengan baik dan tahqiq benar oleh semua golongan, terutama sekali generasi baru yang nampaknya kurang merujuk kitab-kitab turas dalam bahasa Arab atau tulisan Jawi. Sikit lagi. Guruku Syekh Kiai Haji Muhammad Idrus bin Ramli pula pernah mencadangkan kepada Al-Faqir itu Ustaz Muhadir untuk menulis tentang akidah Al-Sunnah wal Jamaah setelah beliau melihat beberapa buku Al-Faqir yang banyak ke arah fiqh dan pencerahan terhadap perkara khilafiyah. Beliau menegaskan tentang kepentingan memahami akidah Al-Sunnah wal Jamaah dengan benar mengikut kupasan dan tafsiran para ulama muktabar Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, bermazhab sebagai benteng yang utuh dalam menghadapi suasana pertemuan pemikiran ideologi dari ajaran aliran yang sesat, sama ada aliran dahulu atau sekarang, terutama sekali aliran baru yang mendakwa kembali atau mengikut manhaj salaf, sedangkan akidah mereka sangat jauh dari akidah golongan salaf yang sebenar. Hasrat kedua guru muliaku itu selalu diingati tetapi tidak segera disalahkan, memandangkan Al-Faqir bukanlah ahli dalam bidang ini, sehinggalah Al-Faqir sempat mengkhatamkan kitab Syarah Usul Al-Tahqiq bersama Al-Alim Almarhum Guru Baba Abdul Aziz bin Ahmad Al-Fatani Al-Makki, Al-Barahim bersama Al-Alim Tuan Guru Baba Ghazali Al-Fatani bin Sekab, Al-Qaridah Al-Bahiyah bersama Al-Alim Tuan Guru Syekh Ahmad Ridwanuddin bin Ahmad, dan beberapa kitab tauhid lain bersama beberapa masyayikh, di samping sempat mengajar dan mengkhatamkan dua buah kitab tauhid, itu Aqidah Al-Awwam dan Qatrul Al-Ghais di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Selangor. Barulah Al-Faqir menadikan diri mula menyusun buku ini. InsyaAllah. Itulah sebagai mukadimah kita malam ini. Mudah-mudahan kita menumpang kasih di atas kasih, menumpang cinta di atas cinta. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita dalam cinta-cinta untuk cinta kepada Tuhan, di balik cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cinta para sahabat, dan cinta para ulama, dan cinta orang-orang yang mencinta. Allah marzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalikal azim sultanik. Tuhan, ya Allah, kami bersaksi, semua kami bersaksi pada malam ini tanpa kecuali seorang pun, ya Allah, dan jangan keluarkan kami daripada penyaksian ini, ya Allah. Kami benar-benar bersaksi dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkaulah Tuhan,
Engkaulah sebenar-benar Tuhan. Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan ya Allah. Tidak pernah kami mengiktikadkan ada Tuhan yang lain, sama ada benar atau tidak benarnya. Tak ada di hati kami melainkan Engkaulah Tuhan ya Allah. Sebagaimana kami meyakini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruhmu ya Allah, yang kami benar-benar beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga Engkau menjadi saksi pada pengakuan kami semua pada malam ini. Hanya ya Allah, kami selalu tersalah, kami selalu tersasul, kami selalu ya Allah mengikut nafsu kami ya Allah dalam membagi antara dosa dan pahala. Itu kelemahan kami sebagai hamba, tapi keyakinan kami tak pernah padam bahawa kami benar-benar beriman kepadamu ya Allah. Kami beriman kepadamu ya Allah. Hanya saja kami adalah pendosa yang selalu melanggar syariat-Mu, yang selalu mengikut nafsunya, yang selalu kalah pada keinginan dunia. Itulah kami hamba-Mu ya Allah. Namun percaya lagi, yakin kepada kewujudan-Mu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan usaha kami yang sekecil ini, ikhtiar kami yang sekecil ini, Kau pandanglah Tuhan dengan rahmat-Mu. Kau pandanglah Tuhan dengan kasih sayang-Mu. Kau pandanglah Tuhan sebagai jalan bahwa kami berusaha menjalani jalan taubat kepadamu Tuhan, kerana semua kami yang berada dalam majlis ini, hampir semua kami adalah wanita-wanita yang sedang berada hampir sangat-sangat di garisan penamat ya Allah. Kerana itu kami benar-benar minta Tuhan, dengan mengenalimu kami menginsafi diri kami. Dengan mengenalimu hilanglah sifat mazmumah kami. Dengan mengenalimu ya Allah, kami memahami syariat ya Allah. Mungkin ada syariat yang tak kami jaga. Mungkin ada syariat yang kami tak faham Tuhan. Ya Allah, mudah-mudahan mantaplah ilmu tauhid kami ya Allah. Mudah-mudahan benarlah ilmu syariah kami ya Allah. Mudah-mudahan terpeliharalah ilmu tasawuf atau zakiyatun nafsi kami ya Allah. Ya Allah, kami semua berniat untuk bertemu kerana-Mu. Semoga kami berpisah kerana-Mu. Kami sama-sama berniat untuk mempelajari sifat 20 ini untuk mengenal-Mu. Kami sama-sama berniat belajar sifat 20 untuk memahami ya Allah hakikat ketuhanan dengan makna kehambaan, agar benarlah akidah kami ya Allah, agar kuatlah jiwa kami ya Allah, agar kami tak tenggelam dalam kekufuran, agar kami tidak terjatuh dalam kemurtadan, agar tidaklah kami menjadi orang yang syirik ya Allah. 3 perkara yang kami takut, kerana takut tidak dibangkitkan sebagai seorang mukmin, tidak dibangkitkan sebagai seorang muslim yang mukmin ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah asbab usaha yang kecil ini membawa nilai yang sangat besar di sisi-Mu. Ya Allah, tolong kabul doa kami yang paling dalam ni Tuhan. Hamba-Mu seorang pendosa ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabi Karim wa akhiru da'wana alhamdulillah. Taqabbal Allah minna wa minkum. Saya serahkan hadis kepada Ustazah Azlina. Alhamdulillah, itulah dia sebentar tadi penyampaian dan sesi ta'aruf yang Masya Allah. Itulah kata-kata pembimbing, seorang pembimbing untuk kita dalam kita mempelajari untuk akan kitab sifat 20 ini. InsyaAllah, walaupun Allah perjalankan hidup kita mempelajari akan ilmu Allah, tapi insyaAllah diri kita akan tetap termagnet
untuk mempelajari akan ilmu itu. Selagi mana kita merindukan kasih Allah, kita menambahkan kasih Allah, kita tak mampu nak menghuraikan kebaikan diri kita. Kita tak mampu untuk berbuat kebaikan pada semua. Kita tak mampu untuk membuatkan orang suka pada kita. Tapi insya-Allah, yang penting dalam kehidupan kita, janganlah sampai Allah tidak memandang kita. Itu yang kita takut. Biarlah apa sahaja yang Allah perjalankan hidup kita, kita mencari redha Allah. Yakinlah jalan Allah, bertemu dengannya pasti akan sampai. Kita sebagai umat Islam, kita meyakini setiap hidup kita ada penghujungnya. Jadi insya-Allah, anggaplah ini bukannya satu permulaan dan bukan satu pengakhiran. Biarlah kita niatkan diri kita untuk meneruskan mempelajari ilmu tentang mengenal akan Allah ini sampai akhir hayat. Itulah tanda kasih dan cinta kita kepada Sang Pencipta kita. Mudah-mudahan hari ini hati kita, qalbu kita dapat diketuk. Bukalah. Janganlah kita tutup hati kita untuk mempelajari akan ilmu Allah ini. Kita kena kembali muhasabah diri. Duduk berbicara dengan Allah. Ya Allah, aku nak masuk belajar akan ilmu mengenalmu ini, ya Allah. Kau bukakan cahaya pintu hati kami untuk kami dapat bersama-sama berdamping dengan pembimbing kami yang dapat satu kapal kita naik bersama-sama. Insya-Allah tak salah lagi untuk kita mempelajari akan ilmu ini. Mudah-mudahan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Dijemputlah untuk Hajah Rafidah untuk menyampaikan ribuan terima kasih pada Ustazah Zaidah. Silakan Hajah. Tak dengar suara je. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Dengan pertemuan yang hari ini kita dapat bertemu dengan Ustazah. Sekalian doa-doa yang diberi itu menikam kalbu kita. Jadi saya rasa berharaplah kita memenuhi untuk belajar ilmu sifat 20 ini, ilmu tauhid, supaya dapat menghatamkan sifat 20 ini nanti, ya Allah. InsyaAllah. Semoga kita istiqamahlah berada dalam guru pengajian kita sifat 20 ini. Saya rasa terima kasih banyak-banyaklah kepada Ustazah kerana dapat meluangkan masa. Dan kalau pada malam ni, pada waktu malam pula, malam Jumaat, Ustazah masuk ke majlis ilmu kita ni untuk menyantuni kita. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Dan saya rasa saya mohon ampun dan maaf seandainya kami ada salah dan silap. Pasal tadi masuk tadi pun ada kesilapan teknikal tadi, saya mohon maaf kepada Ustazah. Jadi saya rasa nak ucap terima kasihlah banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang berada dalam Zuhawa Muklisin, dan kita sama-sama supaya dapat bersamalah. Harap kita akan menyanyikan ukhuwah abadan abadah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan saya rasa itu saja Ustazah. Terima kasih banyak. Semoga kita dapat bertemu lagi pada minggu hadapan. Dan hak kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la
Terima kasih Terima kasih banyak Ustazah. InsyaAllah kita bertemu lagi minggu hadapan. Minggu hadapan jangan lupa pada 26 hari bulan insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Dulu jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.